Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk minggu ni kita akan sambung masih lagi dekat bab 4, era peralihan kuasa British dekat negara kita. Okey, cuba tengok sambil tu, cuba tengok modul awak. Okey, tengok dekat indeks dulu. Okey, tengok dekat indeks. Minggu lepas kita sampai 4.3. Jadi minggu ni kita akan cover 4.4 dan 4.5 So tolong tulis tarikh dekat sini, tarikh hari ni. Okey. Kita akan tengok yang ni. Okey. Balik pada konsep, bila kita kata era peralihan kuasa British di negara kita, ia merujuk pada 3 kawasan Merujuk kepada 3 kawasan, iaitu Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Okey, minggu lepas kita tengok Malaya Union tu adalah merujuk kepada Tanah Melayu. Dan untuk hari ni kita akan fokus kepada Sarawak. Okey, untuk hari ni kita akan fokus pada Sarawak. Okey. Jadi bila kata Tanah Melayu sebenarnya dia merujuk kepada Semenanjung sini. Semenanjung. Inilah yang kata buat Malaya Union tu. Okey, kemudian barulah British ambil Sarawak. Okey. So yang kita tengok kronologi penjajahan. Macam sebelum ni saya pecahkan kepada 3 fasa. Yang ni pun sama juga. Okey. 3 fasa zaman masa tu adalah semasa Perang Dunia Pertama, semasa Perang Dunia Kedua dan selepas tamat Perang Dunia yang kedua. Jadi semasa Perang Dunia Pertama, Sarawak tidak dijajah secara langsung oleh British macam Tanah Melayu, tetapi Sarawak dijajah oleh keluarga Brooke. Keluarga Brooke. Okey, yang mana status Sarawak bukan tanah jajahan British. Status Sarawak adalah negeri naungan. Maksudnya kerajaan British tidak ada kuasa apa-apa langsung dalam pemerintahan dekat Sarawak. Yang berkuasa adalah keluarga Brooke. Itu beza dia. Okey, tetapi sama juga yang macam mana berlaku dekat Tanah Melayu. Semasa Perang Dunia Kedua, Sarawak juga dijajah oleh Jepun. Okey, dan selepas tamat Perang Dunia Kedua, maka keluarga Brooke ambil balik pemerintahan dekat Sarawak. Okey, itu dia punya secara konsepnya. Sebenarnya apakah yang berlaku dekat Sarawak? Okey, yang kita nak tengok macam mana status negeri naungan Sarawak itu bertukar menjadi status negeri jajahan Sarawak bagi British. Okey. Sambung tengok apa punya ni. Okey. Sebelum kita pergi kepada modul awak tu, kita akan patah balik sedikit sejarah tentang macam mana era peralihan kuasa keluarga Brooke dulu. Sebelum British. Okey. Ini awak dah belajar masa tingkatan 3. Mungkin dah lupa, kita pun tak belajar fully sangat. Okey. So masa tingkatan 3, kita dah belajar macam mana keluarga Brooke sampai, iaitu sebab dia ada kaitan dengan tahun Ada kaitan dengan tahun. Okey. Penting tahun tu. Okey. Pada tahun 1841 James Brooke datang, berjaya menduduki, berjaya mengambil Sarawak, menjajah Sarawak. Okey. Dan sampailah 1941. Jadi tempoh masa kat sini adalah 100 tahun. Okey. Kenapa penting ni 100 tahun ni? Sebabkan yang ini, Perlembagaan 1941 ni. Okey. Sebab pada tahun yang ke-100 Charles Pioneer Brooke, pemerintah terakhir Sarawak pada masa tu, ingin menyerahkan Sarawak kepada penduduk Sarawak. Okey. Jadi dia telah buat satu yang kita panggil Perlembagaan Sarawak. Okey, Perlembagaan Sarawak. Tujuan dia adalah untuk serahkan semula Sarawak kepada penduduk Sarawak sempena macam hadiah lah, macam hadiah sempena 100 tahun penjajahan dekat Sarawak. Tetapi malangnya
Okey, Perlembagaan 1941 ni tidak dapat dilaksanakan kerana kita pada masa tu dijajah oleh Jepun. Tak dapat. Kerana lepas tu Jepun diserang oleh Sarawak. Dan Jepun keluar daripada Sarawak adalah pada tahun 1945 Lepas Jepun menyerah kalah tu, barulah Wynebrook dapat balik. Lepas ni baru dapat balik pemerintahan semula daripada Sarawak. Okey. Itu dia punya kronologi dia. Okey, jadi balik pada awak punya modul. Okey, muka surat 8. Okey. Semasa Perang Dunia Pertama, adakah Sarawak terlibat? Tidak. Ada sama macam Taran Melayu Dan sama pada masa itu Sarawak dijajah oleh bukan British keluarga Brooke. Ni pun sama. Semasa Perang Dunia Kedua, Sarawak dijajah oleh Jepun. So, lepas tamat Perang Dunia Kedua, British memperkenalkan BMA. Ni sama macam dekat Tanah Melayu, sekejap sementara. Kemudian ni BMA dekat Sarawak tak lama. Okey. Lepas tu pada 1 Julai 1946, Charles Wynebrook menyerahkan Sarawak kepada British. Okey. Persoalannya bagaimana dan mengapa? Okey. Kita tahu selepas Perang Tamat Kedua berlakulah pelbagai kemusnahan. Sekolah ke, hospital ke, rumah ke, ekonomi ke, masyarakat ke tak stabil semua masa tu. Jadi pada masa tu Charles Wynebrook juga, walaupun dia berjaya ambil balik jadi pemerintah, tetapi dia ada beberapa masalah. Yang pertama, masalah dia adalah dia sudah tua. Tambah lagi dia tiada anak lelaki. Yang dia ada cumalah anak saudara. Okey, ini adalah anak saudara. Tetapi Charles Wynebrook tidak berminat untuk menyerahkan Sarawak kepada anak saudara dia, kerana pada pendapat dia, anak saudaranya itu tidak layak untuk menjadi pemerintah dekat Sarawak. Okey. Sebab itulah Charles Wynebrook pada masa itu diserahkan kepada British. Kenapa? Kerana kemusnahan ini telah menyebabkan dia ada masalah kewangan. Okey? Masalah kewangan tu maksudnya tak ada duit lah. Nak baiki balik apa segala kemusnahan yang Jepun dah buat. Okey. Jadi itulah antara sebab-sebab kenapa Charles Wynebrook nak serahkan Sarawak kepada British. Okey, tengok awak punya modul muka surat 8, kita buat sama. So ada 3 faktor utama kenapa Sarawak diserahkan kepada British. Yang pertama tadi adalah masalah pewarisan tahta. Masalah pewarisan tahta. Jadi siapakah pemerintah Sarawak pada masa tu? Yes, sama je. Kalau sudah ulang nama dia banyak kali, maksud nama dia penting. Charles Wynebrook. So Wynebrook ni tidak mempunyai anak lelaki. Okey. Dan dia tidak mahu anak saudaranya Anthony. Okey, Anthony, bukan, saya salah eja. Okey, anak dia Anthony menjadi waris. Okey. Yang kedua, dalam pada masa yang sama, kerajaan British mendesak Charles Wynebrook atau keluarga Brooke menyerahkan Sarawak kepada British. Mendesak supaya memberikan kuasa pemerintahan Sarawak kepada British. Kenapa? Sebab British nak jadikan Sarawak sebagai jajahan. Kenapa sebenarnya British berminat dapatkan Sarawak? Sebab pada masa tu British telah mengalami kemusnahan ekonomi ataupun kemunduran segi ekonomi. Jadi Sarawak sebenarnya kaya dengan, ada satu sumber kaya dengan minyak. Jadi British nak kuasai minyak tu. Okey. Sebab tu setelah itu British menguasai ekonomi dan melindungi
pelaburan. Itu yang British nak. So akhirnya nak tak nak, Vandenbroek pun bersetuju. Kenapa Vandenbroek bersetuju? Sebab dia ada kaitan dia dekat sini. Ini masalah kewangan. Macam saya kata tadi, banyak kemusnahan yang berlaku di Sarawak selepas Perang Dunia Kedua. Seperti saya suka senang lah, yang paling senang, hospital dan sekolah. Kalau nak buat lain, tengok buku teks rujuk. Ambil 2 je contoh yang senang ingat. Dan ekonomi juga terjejas kerana kan saya kata Sarawak dikaya dengan minyak, Lombok minyak musnah dan ladang getah terbiar. Okey. Oleh itu Vandenbroek tidak mempunyai kalau dalam buku teks awak dia tulis dana tapi kalau nak gantikan dana ini dengan wang ataupun duit pun boleh. Dia untuk membangunkan Sarawak semula, membangunkan ke, membaiki ke, memulihkan Sarawak pun boleh. Tak kisah, asalkan logik. Ayat tu logik. Jadi inilah faktor-faktor kenapa 3 faktor kenapa Sarawak diserahkan kepada British. Okey. Masalah pewarisan tahta, desakan British dan juga masalah kewangan. Okey, soalan struktur ni senang je, so awak boleh buat. Sebab ini ada soalan esei fakta. Kalau esei fakta, awak tak boleh guna idea logik awak sebab dia bukan kebat. So esei fakta ini senang je sebab soalan jawapan ni semua berada di sini. Dekat atas je, muka soalan 8 tu. Okey, jadi awak boleh tengok dan boleh jawab lah. Okey, untuk 1 markah, 1 markah tak perlu ayat lengkap. Boleh terus tulis jawapan. Ni awak dah tahu dah siapa dia. Okey. Betul jawapan. Tapi untuk 2 markah, pastikan jawapan lengkap. Untuk soalan yang esei pendek macam ni, biasanya kalau 2 markah terus tulis 2 fakta lah. Okey. Ataupun mungkin 1 fakta, 1 huraian. Tu bergantung huraian pada awak. Kalau huraian awak tak jelas ataupun umum, tak diterima. Okey. Kalau macam ni apa? Macam ni pun sama. 2 markah, 2 fakta. Okey. Ataupun 1 fakta, 1 huraian. Okey. Gunakan ayat lengkap yang macam kita dah buat sebelum ni. Okey. Last, kita tengok macam mana proses penyerahan Sarawak kepada British. Okey, sebelum kita tengok 4.4 Okey. Yang pertama, British hantar surat. Dihantar surat kepada Charles Vandenbroek untuk menyatakan persetujuan dia untuk serahkan Sarawak kepada British. So bila Charles Vandenbroek fikir-fikir dengan masalah yang berlaku, maka dia pun bersetuju. Dia pun bersetuju. So bila dia setuju, dia menghantar. Dia setuju So dia menghantar Gareth McBrien sebagai wakil. Untuk apa? Untuk berjumpa dengan ketua tempatan dan berbincang. Masalahnya, satu masalah, rakyat Sarawak tak tahu. Rakyat Sarawak tidak tahu apa saja cerita yang nak serahkan Sarawak kepada British. Selepas Gareth McBrien ni berbincang dan berjumpa bincang dengan ketua tempatan, maka dia membawa surat persetujuan ni terus bawa balik dekat England. Bawa surat persetujuan. Menyatakan setujulah. Jadi untuk mengkonfirmkan lagi, maka British minta Charles Vandenbroek untuk mendapatkan kelulusan dan persetujuan. Dan persetujuan tulisan buruk daripada Majlis Negeri dan Rakyat Sarawak. Nak setuju ke tak setuju. So macam mana dapatkan persetujuan ni? Dihantar wakil. Hantar wakil lah untuk dia dapatkan persetujuan.
Okey. Ada penduduk Sarawak menyokong, ada penduduk Sarawak menentang. Tetapi pada masa awal, masa British menghantar wakil ni, Gamers dengan Rhys Williams ni, maka pada masa itu 19 sokong, 16 tak sokong. Okey. Jadi disebabkan undi majoriti itu lebih menyokong, maka Sarawak menjadi tanah jajahan British rasmi pada 1 Julai 1946. Okey, ini proses